Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 41 baris 4 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummatu al-hasadu wal-dhannu wat-tiratu ألا أنبئكم بالمخرج منها إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فامضي. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat yang seterusnya, iaitu dengki. Dia kata inilah iaitu benda yang telah lepas, bahawasanya dosa dengki itu dengan dua sebab. Sebab inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun lam taslam minha hadhihi al-ummatu al-hasadu wal-dhannu wat-tiratu ala unabbi'ukum bil makhraji minha idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. Artinya, arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula tiga perkara tiada sejahtera daripada seorang oleh ini umat, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan ada tiga penyakit yang tidak akan sejahtera, tidak akan bebas dan terlepas daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mesti ada tiga penyakit ni di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata pertama daripada tiga, dengki. Hasad tu lah yang dalam kitab kita duk bahas ni. Dengki iaitu kita bercita-cita untuk menghapuskan nikmat pada orang yang kita dengki tadi. Tu dengki lah. Tu mudah-mudah kata dengki tu nak bercita-cita menghapuskan nikmat yang telah didapatkan oleh seseorang. Itu bukan sahaja pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dulu pun dah ada dah. Jadi sekarang ni tidak akan lagi terlepas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penyakit yang seperti mana telah orang dulu-dulu berpenyakit dengan dia, iaitu tamanya dengki. Keduanya jahat sangka, tu dia panggil su'udzan, lawannya ialah husnudzan. Lawannya ialah husnudzan, baik sangka. Jadi baik sangka di sini dengan mana apa? Dengan mana tempat yang boleh baik sangka lah. Kalau tempat tu memang tak ada baik sangka dah, memang tadi kata apa. Dengan mana kalau tak ada benda-benda masih lagi boleh husnuzan, bolehlah husnuzan.
Tapi kalau sudah terlepas daripada daerah husnudzan, maka tidak boleh lagi kita husnudzan. Mestilah dihukumkan dengan cara yang betul. Dan ketiganya bercandeng, bercandeng, bercandeng. Adakah tiada aku khabarkan akan kamu? Bercandeng tiga. Yang ketiga bercandeng. Bercandeng ni apa? Iaitu zaman dulu tu, kalau dia ada contoh dia nak pergi satu benda, pergi di satu tempat, dia lepas burung dulu. Contohlah. Dia lepas burung, kalau burung pergi kanan, contohnya, kalau burung pergi kanan, makna boleh pergi perjalanan selamat. Kalau pergi kiri, boleh jadi binasa. Jadi kalau burung terbang ke kiri, tak pergi, tu cendeng, tak pergi dia kurang. Tu cendeng tu, iaitu contohnya dia bergantung kepada sesuatu untuk mengetahui bahawasanya dia ni dalam keadaan sial ke tidak, dalam keadaan binasa ke tidak. Ini pun ada pada umat Nabi SAW. Ini dia panggil khurafat ni. Ni ada lagi lah zaman dulu-dulu, zaman sekarang Allah Alam. Dulu-dulu ada lagi ni. Kalau burung gagak ada kat sini sekian, jadi sekian, contoh tu. Tu cendeng. Adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripada tiga benda ni? Jadi dia kata, dia tanya balik pada sahabat, aku tak bagi tahu kau cara untuk mengatasi tiga buah ni, tiga penyakit ni. Maka bersembah sahabat, yakni sahabat pun berkata, khabarkan olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun nak tahulah sahabat ni. Bila Rasulullah bagi cadangan, nak dah aku bagi tahu ni tiga benda, macam mana nak elok tiga benda ni. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga dia nak bagi tahu. Dia tidak terlepas, dia nak bagi tahu juga. Apa dia? Iaitu dia kata, hey Rasulullah tadi, bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyangka engkau akan sangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan. Arti jangan engkau tahqiqkan, jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Itu untuk su'udzan. Jadi su'udzan dia macam mana nak atasi, iaitu bila kita nak berasa su'udzan dengan orang, kita jangan sungguhkan, jangan memperlakukan dia, jangan mentahqiqkan dia, jangan mensabitkan apa yang kita zan tu pada hati. Jangan teruskanlah, senang cerita, jangan teruskan su'udzan itu. Malah kalau kita teruskan, kita dalam keadaan su'udzan dengan apa yang kita zankan pada orang, maka insya-Allah taala kita dikategorikan orang yang su'udzan. Jadi Nabi bagi solusi dah. Nabi SAW memberikan solusi, kata cara nak elak su'udzan ialah jangan realisasikan. Tu bahasa sekarang lah. Tahqiq ni realisasikan. Jangan kamu merealisasikan su'udzan itu. Lintah juga husnudzan. Jangan kamu realisasikan dan mensabitkan benda yang kamu zon tadi, yang buruk tadi. Itu yang pertama. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Arti jangan engkau melampaui. Jika mendapat engkau di dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dengki tadi. Dengan dengki tadi, doktor. Ni kalau nak dengki pula, macam mana kita nak elok? Iaitu kita tidak zahirkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang berhasad bila hasad. Bila hasad tu dia telah menzahirkan kehasadan dia. Jadi bila dia telah menzahirkan kehasadan dia, automatik dia dicap sebagai hasidun, orang yang berhasad. Jadi kalau kita nak berhasad, berasa nak tipu dengki pada orang, kita kena tepih buang. Macam mana tepih buang? Tu dia dah hajar dulu dah. Iaitu kita ucap tahniah pada dia, kita memuji dia, kita berasa tawaduk depan dia. Itu menyebabkan kita tidak berasa dengki pada orang. Tapi kalau kita berasa diri kita lebih besar daripada dia, kita akan mudah dapat dengki. Kita berasa diri kita lah yang paling layak, dia tak layak. Kita berasa kita lah yang paling layak dipuji, dia tidak. Maka akan marilah kedengkian itu bila seseorang mendapat nikmat yang kita tak dapat.
Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan apabila bercendeng engkau, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali seperti memperbuatkan akan dia akan kembali itu oleh ahli jahiliyah. Jadi puak ahli jahiliyah, kalau dia bercendeng, dengan contoh kita kata tadi, kalau seorang tu keluar rumah contohnya, dia letakkan burung, dia lepaskan burung. Burung ke kiri, mana siaplah perjalanan ni. Burung ke kanan, mana baguslah perjalanan ni. Jadi kalau contohnya burung tadi pergi ke kiri, oh siap aku ni, patah balik lah, tak jadi lagi. Tu patah balik tu. Jadi Nabi SAW kata jangan patah balik, pergi je. Kita tak tahu takdir kita ni, hidup takdir, hidup harap ke burung, buat apa? Jadi kalau dia turun terbang ke kanan, kau terbang ke kiri, kau apa sekalipun pergi saja, tak ada masalah. Itu cara mengatasi amalan cendeng tu. Kalau ada rasa takut-takut semua, Allah yang beri bekat, bukannya burung. Allah Ta'ala yang beri bekat pada kita, bahaya ke selamat, Allah belaka. Jadi pergi je lah. Berkaitan dengan burung. Ini kalau contoh burung gagak orang tenggek ke rumah, jadi sekian-sekian. Ini semua benda-benda yang menyebabkan seseorang itu musnah etikad dia slow-slow. Nampak macam selamat, nampak macam okey, tapi tak okey dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri bekat. Sebab tu akidah tu kena kuat. Bukannya Allah, bukannya benda lain yang boleh beri bekas, bukannya orang lain boleh memudaratkan, boleh memberi manfaat. Allah Ta'ala sahaja yang memudaratkan dan beri manfaat. Kemudian kata dia, menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman ibn Umar Al-Asfihani daripada Al-Hasanul Basri. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i yang masyhur. Dia merupakan mujtahid mutlak mazhab. Cuma mazhab dia tak ada dah, sebab tidak ada murid yang mewarisi fiqh dia. Jadi tenggelam lah, tak ada lah. Daripada Al-Hasanul Basri, dia murid pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan sahabat lain. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Arti hadis mursal mengangkatkan akan hadis ini oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat sini makna meriwayatkan hadis, dia terus kata an Rasulillah. Padahal sepatutnya disebut nama sahabat dulu, siapa yang riwayat. Dia terus kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Al-Hasan Basri lah. Al-Hasan Basri dia di tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Jadi kalau dia nak diriwayat hadis dari sudut disiplin hadis dia kena sebutlah. Dia kena sebut akhbarani an Abdullah bin Abbas ke Ali bin Abi Talib ke, barulah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena sebut nama sahabat ke sanad tu, baru dia panggil marfu'. Hadis itu marfu', hadis itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersanad. Kalau dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah, padahal dia tak pernah jumpa Rasulullah, sepatutnya dia sebut sahabat dulu. Tu dia panggil hadis mursal. Hadis yang mana tabi'in bercakap hadis Nabi direct terus tanpa sanad melalui sahabat. Itu hadis mursal. Jadi hadis yang disebutkan tadi ini hadis mursal. Ya Hasan Basri yang riwayat. Kemudian tu yang pertama. Yang pertama apa dia tu? Dulu tu, iaitu cara dia kata apa dulu? Maka hendaklah melepaskan engkau dari engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Cara nak lepaskan dosa dengki, pertama tu atas tu, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki dengan lidah dan anggota. Tu yang pertama. Ni yang kedua pula, macam mana kita nak memusnahkan sifat kedengkian dalam hati kita. Dan yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau, akan kasih diri engkau hilang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala daripada sekalian hamba Allah. Benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya hilang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala daripada sekalian hamba. Dia kena tanam sifat benci, suka kepada nikmat orang, hilang. Kena tanam sifat benci, aku tak suka kalau ni, aku tak suka kalau aku suka nikmat orang lain, hilang. Tu maksud dia. Jaga-jaga faham dah ni. Dia kena tanam perasaan benci terhadap aku ni suka nikmat orang lain, hilang. Dia tu kena benci. Perasaan tu kena benci. Mana kalau lalu di hati dia, aku ni jenis suka tengok nikmat saudara se-Islam aku hilang, tu tak bagus kan.
dia kena benci perasaan begitu. Macam orang nak elok daripada riak dipuji lah. Jadi dia tu kena tanam rasa benci orang puji dia, bukan rasa seronok lah je. Ni orang puji sampai melangit, sampai ke arah, dia perasan tinggi hidung. Kembang hidung, sampai apa nama, sampai menatang dia masuk. Kembang hidung. Orang duk puji. Jadi sekarang ni dengki sama juga, dia kena tanam perasaan aku ni benci kalau aku ni suka melihat nikmat saudaraku hilang. Dia kena berasa benci begitu. Jadi itu yang kedua. Yang menyebabkan benci tadi oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan hilang nikmat tu oleh tabiat. Kawan-kawan. Lepas sekali hamba yang kritik itu, betul? Maka apabila menyertai oleh benci engkau, yang menyebabkan benci tadi oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan hilang nikmat tu oleh tabiat, niscaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Suka apa? Suka hilang nikmat tersebut. Jadi kalau kita buat ada perasaan benci apa? Benci bahawasanya aku ni suka tengok nikmat orang lain hilang. Aku ni benci apa? Benci perasaan tengok orang lain hilang nikmat tu, aku seronok. Itu yang kita kena benci. Jadi dikata kalau kita menyertai perasaan benci tersebut, tadi apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan benci tadi oleh agama, kita benci tu kerana lillahi ta'ala. Kerana agama ni mana kerana lillahi ta'ala lah. Dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan hilang nikmat tu oleh tabiat. Tabiat kita passion suka tengok nikmat lain hilang, nikmat orang lain hilang. Tabiat kita, passion kita ni suka melihat orang lain nikmat dia hilang. Kemudian kita menyertai perasaan tersebut dengan perasaan benci lillahi ta'ala. Benci apa? Benci perasaan suka tengok nikmat orang lain hilang. Tu. Maka kalau ada perasaan gitu, niscaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu, suka tengok nikmat lain hilang. Sekarang ni tabiat manusia, dia kata tabiat manusia suka, kita ni suka tengok nikmat orang lain hilang, tabiat dia. Jadi kira-kira kita ada tabiat sebegitu, kita menyertai perasaan begitu, perasaan yang kedua, iaitu apa? Benci perasaan tersebut. Kita ada perasaan suka untuk tengok nikmat orang lain hilang. Dalam masa yang sama kita menaruh perasaan benci terhadap perasaan tersebut. Maka bila kita rasa suka akan hilang nikmat tu, tak jadi dosa. Sebab apa? Sebab kita tanam sifat benci. Kita tak suka perasaan tu tapi mari juga. Buat kan? Cuma kita tidak zahirkan. Yang pertama dulu, tidak zahirkan kedengkian tersebut dengan perbuatan dan lidah. Dan yang kedua ni pula menzahirkan kebencian ataupun meletakkan perasaan benci kepada sukanya kita terhadap nikmat orang lain hilang. Itu yang kita kena benci. Kalau kita perasaan benci tu datang sekali dengan nikmat, dengan perasaan suka tengok nikmat orang lain hilang, maka ketika itu tak dosa. Sebab apa? Sebab kita sudah tanam sifat benci yang mari perasaan suka tengok nikmat orang lain hilang. Tu. Ketika itu tak dosa sebab kita dah tanam kebencian perasaan tersebut. Tapi kalau kita enjoy, tak ada masalah. Itu tak ada perasaan benci, tak ada perasaan tak suka terhadap perasaan tersebut, maka dia kira dosa, dia kira dengki. Dia ada perasaan untuk hilangkan nikmat orang lain, itu dengki tu. Dengki ni tak perlu zahir tu lagi teruklah. Dia dengki dalam hati. Dalam hati dia berasa kepala, panas hati, tak berasa puas hati. Tu semua dengki belaka tu. Dia orang dengki ni, dia kena berubat dengan cara ni. Tu pun kalau dia nak berubat lah. Dia kalau berasa penyakit hati ni, dia tak berasa dia penyakit. Dia kalau penyakit zahir, dia berasa lah. Penyakit jantung, dia jumpa doktor. Penyakit kulit, jumpa doktor. Penyakit kanser, jumpa doktor. Wala'iyadzubillah. Tapi penyakit hati, dia tak jumpa doktor dia. Dan dia tak perasan ubat yang perlu dimakan tu apa. Jadi payah. Lepas tu kena belajar.
Tu. Belajar bukan belajar saja, bukan lalu kita saja beramal. Jadi tasawuf ni dia penawar hati ni untuk mengajar kita jadi orang baik. Orang baik dari pada manusia dan orang baik dengan Allah Ta'ala. Bukan orang baik dengan Allah Ta'ala tapi jahat dengan manusia, dan bukannya baik dengan manusia jahat pula dengan Allah Ta'ala, bukan. Jadi tasawuf ni dia mengajar buat baik pada Allah, buat baik pada makhluk. Makhluk ni pula luas pula, ada guru, ada murid, ada orang awam, ada masyarakat, ada ibu bapa, adik-beradik, keluarga, cara-cara masing-masing. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, yakni tabiat suka hilang nikmat manusia tu. Tu dah tabiat dia, kan? Tak wajib tu, dia tabiat ni dah melekat dah dengan diri. Macam contoh passion tabiat malaikat ni taat. Mana boleh cerai tangga dah, sifat taat malaikat tu tak boleh. Tak ada tiba-tiba jadi maksiat, tak ada. Sebab dia passion tabiat dia gitu. Jadi benda tabiat ni payah nak lepas. Contoh kita ada tabiat apa? Tabiat garu contoh. Tabiat garu susah nak lepas. Tabiat apa dia lagi? Tabiat suka gigit jari contoh. Payah tak gigit jari, mesti gigit juga ke mana-mana pun. Kalau kita ni passion tabiat gigit jari. Sekarang ni kalau kita ada passion tabiat suka tengok nikmat orang lain hilang, dia tak wajib untuk dihapuskan serta-merta, sebab itu benda tabiat, benda biasa berlaku. Yang naknya ialah kita tolak perasaan tu. Tu yang nak tu. Tolak kedengkian tu dalam hati. Tu yang nak. Kerana tiada kuasa engkau atasnya, atas menghilangkan atau mengubahkan tabiat tadi pada kebanyakan kelakuan. Payah tabiat ni. Kebanyakan keadaan, kebanyakan perbuatan yang bangsa tabiat, yang jenis tabiat ni susah dah nak ubah, susah. Macam apa? Contoh uruf dan adat masyarakat lah, payah nak ubah kalau jadi uruf dah. Contoh lah. Tapi kalau ubah tu bagus lah. Tapi kalau benda tu maksiat memang kena ubah lah. Ni contoh nak kata susahnya nak ubah suatu benda yang telah melazimi masyarakat. Contohnya uruf dan adat. Memang passion tabiat dia begitu dah. Jadi payah nak ubah. Boleh nak ubah, tapi payah. Tu. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, akan tabiat. Mengerasi di sini dengan makna tidak dapat mengatasi tabiat. Kita ni tak dapat mengatasi tabiat. Tak boleh nak ubah. Kalau dapat mengatasi tabiat, mana kita boleh ubah. Macam contoh kita dapat mengerasi kapek. Apa mengerasi kapek? Yang ni kita boleh ubah kapek tu di tempat lain. Itu maksud mengerasi situ. Bukan kerah-kerah itu. Tu Melainkan makna boleh ubah mereka yang putus pendidikan seorang daripada makhluk. Ni boleh Mana? Dia tak tengok makhluk langsung. Dia tak pernah tengok manusia. Ni boleh lah. Sebab apa? Sebab dia bila tak tengok manusia, memang tak ada lah hasad tu. Nak timbul lagu mana suka hapus nikmat orang tu. Kalau dia tak jumpa manusia, timbul mana? Cuma manusia dia ada sifat tu. Dia jumpa manusia lah menyebabkan dia ada sifat suka menghilangkan nikmat itu daripada orang tersebut. Jadi dia tak wajibkan untuk kita ubah 100%, tolak habis tabiat kita yang suka melihat orang lain hilang nikmat, tidak. Tapi hanya cuma tanam perasaan benci sahaja dengan perasaan tersebut. Sudah. Bila ada perasaan benci begitu, maka tidak akan menzahirkan kedengkian dia. Melainkan musannif kata orang yang memang tak tengok makhluk dah. Orang yang tak tengok manusia dah, tak jumpa manusia. Inilah dia panggil proses uzlah dalam tasawuf. Uzlah ni apa dia? Dia tak cara ke orang. Dia duduk seorang-seorang dia. Uzlah khalwat. Duduk seorang-seorang dia, tak jumpa manusia. Ada kala keperluan dia jumpa manusia, dia jumpa manusia. Ada kalau tak ada keperluan dia tak jumpa. Tu beruzlah diri. Macam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beruzlah selama beberapa tahun daripada manusia selepas dia berserabut dengan manusia. Serabut dah, mur manusia ni, dia pun uzlah, duduk seorang-seorang. Jadi bila kita duduk seorang-seorang ni, faedahnya ialah kita tak tengok manusia dapat kecelaan ke, dapat kepujian ke, dapat pangkat ke, dapat harta ke. Kita tak kisah dah, apa tak tengok. Jadi kita tak ada perasaan suka hilang nikmat orang lain tu, tak ada. Tu
Itu menunjukkan bahawasanya hati kita perlulah sentiasa rujuk Allah Subhanahu wa taala sokmo. Hati kita ni jangan banyak ada makhluk, banyak ada Tuhan. Tu. Lepas tu suruh zikir banyak tu. Sebab apa? Sebab supaya ingat Tuhan sokmo. Makhluk ni tak ada benda. Jadi kadang-kadang sampai meraihkan makhluk sampai tinggal hak syarak. Hak makhluk kita raihkan tu haram. Hak syarak yang kita Allah Ta'ala suruh, kita tak buat. Benda tu haram tak payah buat lah. Tapi disebabkan nama raihkan makhluk, dia pun buat. Jadi benda hukum Allah Ta'ala, halal haram ni, kalau bercanggah dengan uruf manusia, dengan tabiat manusia, dengan manusia, maka perlu buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh buat, walaupun manusia pandang lekeh, walaupun manusia pandang hina. Kita tak boleh meraihkan manusia ketika itu. Meraihkan manusia bila dia mematuhi perintah Tuhan, sepakat dengan perintah Allah Taala, tidak buat larangan. Boleh lah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bahkan mengetahui ia seorang dengan yakin akan bahawasanya yang empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia yang punya nikmat itu isi api neraka, atau ada ia yang punya nikmat itu isi syurga. Bahkan mengetahui ia seorang tadi dengan yakin akan bahawasanya yang empunya nikmat itu tiada sunyi, yang tak lepas daripada dia ni ahli neraka ke ahli syurga. Jadi dia kata tadi, kita ni tak boleh nak menghapuskan tabiat dengki, tak boleh. Tak boleh nak menghapuskan, bukan tak boleh menghapuskan tabiat dengki, tak boleh menghapuskan sifat yang suka tengok orang lain hilang nikmat. Kita tak boleh lepas. Melainkan mereka yang putus pendidikannya daripada makhluk, iaitu mereka yang tidak lagi melihat makhluk, mereka yang tidak lagi bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan manusia. Itu dia panggil sistem uzlah, ataupun berkhalwat. Bahkan dia pula tahu dan yakin bahawasanya orang yang mempunyai nikmat yang kita deki tu, dia ni tak terlepas daripada sama ada dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi buat apa nak deki? Jadi dengki ni kalau dia tu memang passion ahli syurga, boleh tahan lah juga orang nak dengki. Tapi kita dengki ke orang yang kita tak tahu dia ni ahli syurga ke neraka. Cuma nikmat yang dapat sikit tu kita dengki. Tak padang itu. Jadi kita yakin bahawasanya orang yang dapat nikmat, kita yakin orang yang kita dengki tu tak terlepas dua. Pertama ahli neraka, yang kedua ahli syurga. Sama ada dua ni. Jadi tak padan untuk kita dengki dengan orang yang kita tak tahu status hakikat dia syurga ke neraka akhir dia. Buat apa nak dengki? Tu dia suruh tengok hati kita ke akhirat. Pengakhiran orang ni belum tentu ahli syurga, belum tentu ahli neraka. Jadi tak ada faedah nak dengki. Tak ada faedah nak dengki. Maka jika ada ia orang yang mempunyai nikmat tadi isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia, akan mempunyai nikmat oleh nikmat itu. Ini dia takdir satu-satu. Jadi kita ni yakin bahawasanya dia ni sama ada ahli syurga di neraka. Jadi kalau takdirkan, andai kata orang yang kita dengki, orang yang ada nikmat itu dia masuk api neraka, maka tak beri nikmat yang dia dapat tak beri manfaat. Jadi buat apa kita dengki? Nak dengki buat apa? Kalau dia ni takdirnya, kalau dia ni ahli neraka, maka nikmat yang dia dapat tak membawa dia kepada syurga, tak membawa kepada manfaat. Contoh nikmat harta, patutnya dia boleh bersedekah banyak, dia boleh hadiah banyak, dia boleh wakaf banyak. Tiba-tiba dia pergi ke arah yang haram. Nikmat tersebut menyebabkan dia masuk neraka. Jadi buat apa kita dengki? Dan jika ada ia mempunyai nikmat itu isi syurga, yakni dia ahli syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya, nikmat mempunyai nikmat dengan nikmat syurga. Tak ada nisbah. Bahkan melihat ia seorang tadi akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kalau takdir kata orang yang mempunyai nikmat, orang yang kita dengki itu ialah di kalangan orang yang ahli syurga. Orang yang ahli syurga, orang yang ditetapkan Allah Ta'ala sejak azali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok pula nisbah antara orang tersebut
dengan nisbah antara nikmat yang dia dapat dengan nikmat syurga, tak ada nisbah, dengan mana tak boleh nak samakan. Tak boleh nak samakan. Jadi buat apa kita dengki? Kalau dia dapat nikmat syurga, kita boleh tak masuk syurga? Kita boleh masuk syurga. Dan kalau kita masuk syurga, dia masuk syurga, nikmat syurga besok jauh besok dengan nikmat dunia. Jadi buat apa kita dengki nikmat dunia yang dia dapat? Ini nak ajar kita suruh pilih. Kalau kita nak dengki dengan orang tu, padan ke tak? Kalau kita nak dengki dengan seorang yang bernama Muhammad tu, padan ke tak? Andai kata dia ahli neraka, maka nikmat tu tak ada manfaat untuk dia. Andai kata dia ahli syurga, nikmat yang dia dapat berbanding dengan nikmat syurga, tak boleh nak samakan. Nikmat syurga kalau dia dapat, aku pun boleh dapat nikmat syurga kalau aku masuk syurga. Jadi buat apa nak dengki nikmat dunia yang dia dapat tu? Tu. Ini tak payah. Kesimpulannya tak payah dengki. Itu ya. Kesimpulannya tak payah dengki. Kalau dengki, apa faedah dia? Kalau dia takdir masuk neraka, maka manfaat yang dia dapat nikmat tadi tak boleh manfaat pada dia. Kalau takdir dia masuk syurga, nikmat dunia dengan nikmat syurga mana besar lagi? Nikmat syurga besar lagi. Kita pun akan mendapat nikmat syurga kalau kita buat baik dengan Allah Ta'ala, mendapat rahmat Allah Ta'ala, mendapat redha Allah Ta'ala. Ini sama dengan dia. Semua hamba Allah laku. Jadi nikmat dunia yang sikit Allah Ta'ala beri tu tak payah dengki. Jadi kalau orang yang tak dengki ni, baik orang. Kadang-kadang yang dengki siapa dia? Orang abad dengan kita dengki. Tak payah tunggu orang jauh-jauh, orang yang jauh-jauh pada kita yang tak kenal, tak ada, tak payah tunggu waktu. Kadang-kadang orang terdekat dengki tu. Ini benda dengki ni dia kena belajar dengki ni lagu mana. Perasaan dengki ni begini. Tu lah. Itu belajar bab hasad dengki ni supaya kita tahu dengki tu apa. Supaya kita bebas daripada dosa dengki yang selama ni kita duk dengki kalau ada. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, kekasih hamba, maka kasih ya Allah akan mereka itu segala makhluk, kerana mereka itu segala makhluk hamba bagi kekasihnya, kekasih sekalian makhluk tadi. Dan kasih ya Allah bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syurga, maka itu dia panggil menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menzahirkan nyatakan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh makhluk ataupun hamba tu dengan melihatkan syurga, dengan memberikan nikmat-nikmat syurga, dengan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu pun orang yang dapat nikmat boleh dapat, orang kita yang tak dapat nikmat pun boleh dapat. Sebab nak banding nikmat dunia dengan nikmat syurga besar lagi. Nikmat syurga tidak terhingga. Nikmat syurga lebih banyak berbanding nikmat dunia. Nikmat syurga tidak terhingga banyaknya. Jadi tidak ada faedah untuk kita dengki sama sekali. Jadi mudah kalau kita belajar benda bagi hati ni, nak dengki, berasa nak dengki, kita boleh tepih lalu. Macam i'tiqad lah. Orang ngajar salah. Kita boleh tahu tak salah. Tu dari sudut akidah. Dari sudut hati pula, kita dah belajar dah. Ni dengki ni, tak boleh. Macam mana nak elak dengki? Buat sekian-sekian. Kita tak dengki. Ini tinggi lah ke mana lah pangkat kawan kita dapat tu, kita tak berasa dengki langsung. Sebab apa? Sebab boleh jadi apa yang dia dapat tu manfaat. Boleh, kalau manfaat menyebabkan dia boleh masuk syurga, kita pun boleh masuk syurga juga. Sama je nikmat syurga. Tapi kalau dia itu dengan nikmat pangkat tersebut menjadikan dia mudarat masuk neraka, kita tak mau masuk neraka. Jadi tak ada faedah nikmat itu pada dia kalau menyebabkan nikmat itu menyebabkan dia masuk neraka. Jadi buat apa kita nak dengki? Semua akan dapat benda sama saja di akhirat kalau dia tu ahli syurga. Jadi kita kejar rahmat dan redha Tuhan sudah. Sebab kita nak jadi ahli syurga. Sudah. Habis. Itu bab hasad. Wallahu a'lam. Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Kikir ni takkan jering lah. Kikir. Ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahwasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Yakni sifat yang paling besar yang boleh membinasakan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Arti firman Allah Ta'ala,
Dan barang siapa dipelihara akan dia, akan barang siapa akan kikir dirinya, diri seorang, maka mereka itu yang dipelihara Allah, jua yang mendapat kemenangan. Nampak? Jadi itu menunjukkan kelebihan orang yang dipelihara Allah Ta'ala daripada kikir. Jadi kikir ni apa? Kikir ni ialah dia tidak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan. Itu kikir. Dia ada kikir, dia ada kikir, dia ada bazir, dia ada pemurah. Jadi kikir ni ialah dia tidak mengeluarkan harta terhadap benda yang diwajibkan atas dia buat. Contoh dia ialah dia wajib bayar zakat, tiba-tiba dia tak buat, dia tak bayar. Itu kikir. Dia wajib menafkahkan anak bini, bagi duit sekian-sekian contohnya, dia tak bagi. Itu kikir. Ini haram. Kalau bazir pula lain. Bazir ni kita beri, kita ambil satu benda dalam keadaan benda tu terlajuk. Benda tu terlajuk banyak. Contohnya kita berhajat kepada nasi, kita ambil beli nasi 10 nasi untuk kita seorang. Dah boleh habis tak 10 nasi kita seorang? Tak boleh habis. Tu bazir. Kita beli ataupun kita ambil satu barang dalam keadaan yang banyak, yang tidak tertanggung atas kita. Tu bazir. Bazir pun tak boleh juga, hukum haram juga. Yang pemurah lah ke mana? Yang pemurah ialah dia memberikan qadar yang lebih daripada hak wajib. Contohnya ialah dia beri zakat, sepatutnya bayar 350, dia bayar 500. Tu pemurah tu. Mana 150 tu sedekah lah. Tu. Ataupun dia bagi benda-benda hak sunat, sedekah juga. Sedekah pula. Apa nama tu? Pemurah juga. Contoh sedekah. Sedekah yang sunat. Dia bagi. Tu pemurah tu. Tak ditutup oleh syarak secara tuntut yang wajib, tapi dia bagi. Tak apa. Sepatutnya bagi ke isteri, contohnya dia tu, isteri anak-anak patutnya 4,000 sebulan. Tiba-tiba dia bagi 8,000. Tu dia panggil pemurah. Pakaian sepatutnya 2 tahun sekali, dia bagi tiap-tiap bulan sekali. Pemurah tu. Jadi jadilah suami yang pemurah. Tu dia kesimpulan. Jadilah orang yang pemurah. Bukan setakat kewajipan saja yang kita laksanakan, bahkan lebih daripada itu untuk dapat pahala. Habis. Jadi tak payah kedekut sangatlah. Zakat harta, zakat kambing, zakat lembu, semua tu ada zakat belaka. Jadi kalau kita tidak tunaikan zakat-zakat tersebut, kita ni kikir. Bila kikir, ada sifat kikir, maka dosalah kita. Dapat dosa kikir satu, tak melaksanakan kewajipan syarak satu, banyak dah dosa itu. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan firman ya Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةِ ay iqra'il ayah, bacalah ayat itu sampai habis. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada limpah kurnianya, limpah kurnia Allah. Ia limpah kurnia tu ialah kebajikan bagi mereka itu. Mereka itu orang yang kikir. Bahkan ia limpah kurniaan Allah itu kejahatan pula bagi mereka itu. Mereka itu orang yang kikir. Apa maksud dia? Iaitu orang yang kikir mendapat harta itu bukan menunjukkan satu nikmat yang Allah beri pada dia, bukan. Bahkan satu kejahatan dan musibah pula atas dia kerana dia tidak mengeluarkan harta yang Allah beri ke jalan Allah yang sebenar. Jadi orang kikir tu dapat harta seumpama tu, kalau dia kata dosa apa patutnya kuranglah duit tu. Tak mesti. Allah Ta'ala beri harta, beri pangkat dan sebagainya, itu belum tentu maksudnya dia tu hamba yang paling afdal atas muka dunia tu, bukan. Setiap pemberian, baik sikit atau banyak, pangkat tak ada pangkat, duit tak ada duit, semua tu ujian Allah Ta'ala. Tak terlepas daripada ujian Allah Ta'ala. Bukan bermakna kalau dia ni dapat banyak duit, mana dia lebih afdal atas muka dunia ni, dia yang paling pemurah atas muka dunia ni. Belum tentu. Kadang-kadang dia tu tak pemurah, Allah Ta'ala beri supaya dia lupa Allah Ta'ala, dia lebih baik, dia lebih jauh pada Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Macam Qarun, Qarun harta banyak,
Sampai kena buat mari, kunci berapa katil kunci tu ada, harta Qarun. Sehingga kita pun gelar harta karun kalau kita jumpa harta. Harta digali-gali tu, harta karun. Karun tu mana ambil perkataan Qarun, nama Qarun. Orang yang kafir. Orang kaya yang kafir. Jadi dia tu harta banyak tapi tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri harta, beri. Ini satu lagi, kalau kita ni sedekah jangan mengharapkan balasan Tuhan. Balasan Tuhan dari sudut kekayaan, jangan. Itu tidak lillahi ta'ala sangat tu. Itu nampak sangat nak banyak harta. Itu sedekah tu lillahi ta'ala. Rezeki tu belum tentu duit. Ni kadang-kadang orang-orang nak bisnes contohnya, tuan-tuan sedekah tuan-tuan supaya dapat 10 kali ganda. Kalau tuan-tuan sedekah RM1 dapat RM10 balik. Ingat dia ni money changer apa? Tak semestinya dia sedekah tu murah rezeki. Rezeki tu kan duit, rezeki tu kesihatan, dapat ilmu, duit masuk juga, panjang umur, keluarga baik. Rezeki tu. Ni bahan rezeki duit saja bahaya gitu. Jadi semata-mata orang nak bersedekah sebab apa? Sebab nak dapat duit banyak lagi. Jangan. Dia mempermudah urusan. Itu rezeki. Kalau tak ada rezeki, mana apa? Dia bodoh, dia jahil, dia mati. Mati tak ada rezeki. Kita hidup ni sebab apa? Sebab ada rezeki. Kalau sehari kita mati, mana kita tak ada rezeki dah. Ini malaikat dah tengok, malaikat maut dah tengok. Ada lagi rezeki, ada lagi. Hidup. Sampai habis mati lah. Tak ada lah. Allah Ta'ala atur rezeki ni sejak azali lagi. Habis. Habis. Kemudian kata Musallih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, artinya jangan menyangka mereka itu orang yang kikir, akan bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka itu orang yang kikir. Bukan satu kebaikan. Allah Ta'ala dah beri harta. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu orang yang kikir. Selagi akan dijadikan, selagi dengan mana akan datang dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan harta tu kalung daripada api, yakni api neraka pada leher mereka itu orang yang kikir pada hari kiamat. Harta yang mereka simpan tu tak mau bawa keluar hak Tuhan tu akan jadi kalung, rantai, dia akan pakai di akhir nanti masuk dalam neraka. Banyak sangat harta dikalungkan, dirantaikan dengan harta-harta tu masuk neraka dalam keadaan gitu. Wallahiyazubillah. Tu orang yang kikir harta. Satu lagi tadi kita kata kikir, bazir dengan pemurah. Jadi kalau dia melaksanakan kewajipan cukup makan. Contohnya zakat 250, dia pun bayar 250. Tu tak panggil kikir, tak panggil pemurah. Biasalah. Dia panggil orang yang tunaikan kewajipan lah habis. Dia patutnya bagi ke nafkah anak isteri dia 4,000 sebulan, dia pun bagi 4,000 juga. Tu dia tak panggil kikir, dia tak panggil pemurah. Panggil biasalah, menunaikan kewajipan je lah. Dia nak panggil soleh, pemurah ni dia benda-benda sunat. Dia benda-benda yang tak ditutup syarak sebagai tutup wajib, tapi dia buat. Tu baru panggil soleh, pemurah dan sebagainya. Contoh kita kata orang ni soleh sebab apa? Sebab banyak puasa. Banyak puasa situ bukan puasa Ramadan, tapi puasa sunat. Dia ni banyak beri duit situ bukan mana zakat yang wajib, tapi sedekah yang sunat. Baru panggil pemurah. Kalau dia tak panggil pemurah benda tu. Kemudian kata Musallih rahimahullahu ta'ala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, yang riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir. Yani jauh diri kamu dengan makna kamu kena ajar diri kamu boros banyak. Boros apa? Bukan boros yang dilarang syarak tu dah. Boros mana? Jangan kedekut tai. Bagi je, berasa nak bagi 10 kali 5 bagi 10. Gitu. Ni 10 kali 5 tak bagi tu. Habis. Tu contoh hak sunat tu. Ni kita tak wajib lah. Tu contoh nak bagi nampak je. Tu tak bagi, tak apa. Sebab tu sunat.
Abi, wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.